Okay, so a very good morning kepada semua pelajar uh, tingkatan 4 sains. Okay, jadi untuk sesi pertama bagi minggu ini kita akan teruskan balik kepada bab 6 iaitu 6.2. Kita akan belajar berkenaan dengan pantulan dalam penuh. Okey, tetapi sebelum itu cikgu nak ucapkan terima kasihlah kepada 6 ke 7 orang kemarin yang boleh mengikuti perbincangan untuk latihan bab 5. Bagi siapa yang belum menghantar tugasan dia, pastikan kamu hantarlah. Okey. Alright, so kita akan mulakan. So untuk 6.2 ialah pantulan dalam penuh. Apa itu pantulan dalam penuh? Baik, kita mulakan. Apa itu pantulan dalam penuh? Jadi kalau kita lihat, so dalam buku teks, mulai daripada muka surat 242, kamu boleh rujuklah apa itu pantulan dalam penuh. So basically pantulan dalam penuh ialah pantulan yang berlaku pada permukaan sebelah dalam medium yang lebih tumpat. Contohnya kalau kamu berenang kan, kalau sekarang musim pelancongan dalam negeri, mungkin ada beberapa orang yang ada pergi resort di Sematan tu, kalau kamu berenang, kamu sedang menyelam, cuba kamu lihat di atas. Jadi permukaan kamu akan perhatikanlah permukaan ataupun bahagian air di sini, dia akan bertindak seolah-olah dia macam cermin kan, kadang-kadang kamu boleh nampak reflection muka kamu. Begitu juga kalau kamu tengok gambar rajah ni, penyu ni, ini adalah objek sebenar. Dan ada satu image dia yang berada di permukaan sebelah dalam medium tu, iaitu medium air lah. So semua itu kita panggil sebagai pantulan dalam penuh. Itu fenomena pantulan dalam penuh lah. So untuk pantulan dalam penuh ni berlaku, pelajar perlu ingat, cahaya tu dia mesti bergerak daripada medium. Dia mesti bergeraklah, merambat. Cahaya merambat, kita tak cakap bergerak, cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Contohnya, kalau daripada ini contohlah. Kalau kamu sedang berenang kan, ini kamu dalam kolam renang. So ini ialah udara. Sini ialah air. Jadi apabila cahaya tu bergerak dari sinaran daripada mata kamu kan, bergerak ataupun dari nak menuju ke udara, air ni berketumpatan tinggi daripada udara kan. Jadi di situlah ada kemungkinan berlakunya di sini ada kemungkinan berlakunya pantulan dalam penuh. So dia semuanya bergantung juga, dia bergantung kepada sinar tuju tu. So apakah syarat-syarat untuk pantulan dalam penuh berlaku? So kita akan lihatlah. Yang pertama, syarat yang pertama, kita gunakan modul kemulah. Ada dua syarat sebenarnya. Syarat yang pertama, udara tu mesti merambat daripada medium tumpat kepada kurang tumpat. Bermaksud N1 tu mesti besar daripada N2 lah. Masih ingat apa itu N? Indeks biasan. Indeks biasan bagi medium yang pertama mesti besar daripada indeks biasan bagi medium yang kedua. Itu syarat pertama lah. Kalau daripada kurang tumpat ke tumpat tak akan berlaku lah. Pantulan dalam penuh. Syarat yang kedua, kita perlu lihat kepada dia punya angle. Dia punya angle tu. Balik kepada buku teks kita. So setiap objek yang ada indeks biasan dia ada satu elemen yang kita panggil sebagai C. Apa itu C? C ini kita panggil sebagai sudut
genting. Okey, contohnya kaca dia ada sudut genting dia yang tersendiri. Okey, air ada sudut genting dia yang tersendiri. Jadi, now, kes yang pertama, katakan sudut genting bagi kaca adalah 45. Sekarang, kalau sudut tuju daripada kaca ni kepada udara, kalau sudut tuju tu kurang daripada sudut genting. Okey, kuranglah. Contohnya, sudut tuju adalah, let's say lah, tadi sudut tuju dia berapa? Cikgu bagi contoh, katakan sudut tuju kaca lah. Contoh, jangan kamu ambil nilai tu. Katakan contoh, sudut genting bagi kaca adalah 45. Jadi didapati sudut sini, I ini sudut tuju daripada kaca ke udara adalah kurang daripada 45. Let's say lah, dia adalah 35. Kurang kan? Kalau kurang daripada C, kes pertama, kalau I ini kurang daripada C, apa yang berlaku? Adakah pantulan dalam penuh berlaku? Dia ada berlaku sikit lah. Sikit saja, tetapi kebanyakan sinar cahaya itu akan terbias keluar seperti hukum pembiasan lah. Kalau ke kawasan yang kurang tumpat, menjauhi. Cikgu ulang balik. Kalau I itu kurang daripada C, terbias keluar. Okey, macam mana pula kalau I itu sudut tuju ni betul-betul sama dengan C? Seperti contoh cikgu tadi lah. Kalau sudut tuju tu didapati sama dengan nilai sudut genting bagi kaca. Apa yang berlaku? So, apa yang berlaku ialah sinar ni akan terbias. Dia masih terbias juga. Tetapi dia terbias sepanjang permukaan sempadan itu. Bermaksud nanti dia akan terbias pada sudut berapa? 90 darjah. Bila dia akan berlaku pantulan dalam penuh? Pantulan dalam penuh akan berlaku sekiranya sudut tuju lebih besar daripada sudut genting kaca. Let's say lah sudut genting kaca tadi kita guna 45 kan. So sekarang tiba-tiba sudut tuju tu let's say 50. Lebih besar kan? Kalau lebih besar, apa yang berlaku dengan sinar tu? Semua sinar yang kena pada titik tu, dia akan pantul balik. Ini kita katakan sebagai pantulan dalam penuh. Jadi sekarang tiada pembiasan, dia semua akan terpantul ke bawah. Pantulan dalam penuh. Okey, so kamu boleh ambil botol, kamu tengok macam ni lah. Okey, kamu tengok daripada bawah, adakah tidak pantulan? So, same thing. So, dia sama seperti kes swimming pool tadi. So, ini perkara yang pertama yang kamu perlu tahu lah. Apa itu sudut genting? Sudut genting ialah sudut di mana, apa itu sudut genting? Adakah tidak dalam buku teks? Kita perlu rujuk lah. Okey. Ada di bawah ni. Ni. Apa itu sudut genting tadi? Tadi cikgu bagi tahu sudut genting ialah setiap objek dia ada sudut genting dia kan. Apa sebenarnya sudut genting? Sudut genting ialah sudut tuju dalam medium yang berketumpatan tinggi apabila sudut biasan tersebut adalah sama dengan 90. Bermaksud nilai inilah. Kalau dia sudut tuju dengan sudut genting sama, dia akan terbias di sini kan 90 darjah. Okey, inilah takrifan sudut genting. Ingat tu. Okey. Jadi kalau boleh kamu isi juga dalam modul kamu lah, isi somewhere. Okey, somewhere here. Catat dia apa itu takrifan sudut genting. Okey. Ikut pesanan cikgu isi dia. Alright. So, lepas tu kita akan tengok formula dia. Okey, tengok formula. Apakah formula yang mengaitkan indeks biasan dengan sudut genting? Okey, so kita gunakan ruang. Okey, katakanlah. Okey. Ini merupakan kaca lah, blok kaca. Okey, kalau ini ialah sinar tuju. Okey, let's say sinar tuju ialah 45. Okey, didapati semua cahaya ni terbias di sini.
Okey, 90 degree ya. Biasanya di sudut genting kan. Jadi saya tahu bahawa ini adalah sudut genting. C ialah 45. Jadi macam mana saya nak kira indeks biasan bagi kaca tu? Okey, so cara kamu nak kira, kalau kita gunakan Snell law lah, hukum Snell lah, kita gunakan N sama dengan sin I over sin R kan. Kalau ada udara, I ni sentiasa ambil yang udara. Ataupun satu lagi Snell law N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Tetapi kalau dia ada udara, kita guna formula yang ringkas lah, iaitu ini. N sama dengan sin I over sin R. Jadi kalau saya takrifkan lah, saya masukkan apa sudut yang ada di udara tadi. Ini ya, yang ini sentiasa ambil sudut yang di udara kalau kamu gunakan hukum Snell yang diringkaskan. Jadi I dia adalah 90 kan. Okey, sudut bawah tu ialah sudut di medium lah. Ambillah sudut C. 45 tu ialah sudut genting lah, kita namakan dia. Okey, jadi cuba kamu tekan kalkulator. Sin 90 berapa? 1 kan? 1 daripada sin 90. Sin 90 ialah 1. Jadi sebab itu apabila pengiraan melibatkan sudut genting, inilah formula yang kita pakai ya. Mungkin pelajar tanya kenapa ada 1? Okey. Jadi itulah cara kira dia. Okey, formula ni ya. N sama dengan sin C untuk mengira indeks biasan ataupun nak mengira sudut genting dalam medium yang kurang ataupun medium yang lebih tumpat tu apabila pantulan dalam penuh berlaku. Okey. Yang kedua, kita belajar berkenaan dengan formula. Apa itu N? Ulang balik. N ialah indeks biasan. C ialah sudut genting. N adakah tidak nilai? N tak ada nilai. N tu menunjukkan ketumpatan optik juga. Okey, kalau N besar bermaksud objek tu lagi tumpat. Alright, so tengok modul sekejap, adakah tidak pengisian dia. Okey, pengisian tu isi sendiri ya. Okey, berpandukan kepada buku teks kamu. Okey, kita tengok kepada fenomena lah. Kita tengok kepada fenomena. Apakah fenomena yang melibatkan pantulan dalam penuh? Apa aplikasi dia? Apa fenomena semula jadi? Jadi dalam fenomena semula jadi yang paling famous ialah pembentukan pelangi ya. Okey, yang paling famous ialah pembentukan pelangi. Jadi kita lihat pembentukan pelangi dulu, proses by proses. Okey, bila pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk apabila ada hujan renyai-renyai, ada sumber cahaya, baru dia akan bentukkan pelangi kan. Okey, so apabila ada titisan air, apa yang berlaku? So sinaran daripada matahari, okay, ini sinaran daripada matahari ya, masuk kepada titisan air. Titisan air itu kita anggap sebagai sfera lah, droplet ya. Droplet, water droplet we assume as a sphere. Jadi sebenarnya di poin yang pertama, apa yang berlaku? Okay, kalau kamu tengok angle ni kan, di udara kan dia kurang tumpat, masuk kepada yang lebih tumpat, kamu tengok angle dia mengecil. Betul lah, itu sama seperti prinsip pembiasan. Kurang tumpat ke lebih tumpat, dia perlahan. Apabila dia terperlahan, dia bengkok ke arah garis normal. Tetapi oleh kerana dia terbias kan, apabila dia terbias, masih ingat dalam perbincangan kita, apabila dia terbias, dia akan terbias mengikut panjang gelombang. Kita tahu komponen matahari tu, cahaya matahari ada 7 kan. So dia akan terbiaslah ikut komponen dia. Bermula daripada merah sampai purple. Okay, so dia akan terbias ke sini. Sama juga sampai sini. Ini kalau kamu tengok, ada yang terbias keluar kah? Tak ada kan? Poin yang kedua tu tak ada keluar. So apabila dia tak ada keluar, sebenarnya tak ada pembiasan. Apa yang berlaku di sini sebenarnya actually is pantulan dalam penuh. This point
yang cikgu maksudkan. Poin ini. Ini ialah pantulan dalam penuh. Poin 3 ni pula terbias. Okey. Poin 3 tu dia terbias balik. So sekarang ungu di atas, merah di bawah. Sama juga saiz dia bergantung kepada panjang gelombang. Okey. Baca inilah. Kamu baca sendiri ya pembacaan dia sebab cikgu sudah terangkan point by point. Okey, semua warna berbeza mengalami pantulan dalam penuh. Okey, penyebaran kepada warna-warna yang berbeza. So this one you isi baca dan isi dalam modul lah, ada dalam modul kamu. Itu yang pertama lah. Okey, yang kedua ialah logam maya. Apa itu logam maya? Okey, logam maya ini ialah dalam bahasa Inggeris dia, you boleh research ya, dalam YouTube dia dipanggil sebagai Mirage or Mirage. Okay, so we have to look into the proper pronunciation. Mirage, saya rasa Mirage. Mirage. Okay, apa itu logam maya? Logam maya ialah fenomena, contohnya kalau cuaca panas, contohnya pukul 12, pukul 1 kan, kalau kamu keluar ke satu jalan yang lurus, kalau kamu tengok pada arah yang jauh tu, kamu nampak seolah-olah depan tu dia ada lopak air. Okay? Itulah yang dinamakan sebagai logam maya. Okay. So, macam mana logam maya tu berlaku sebenarnya? Okay, let's say lah, ini adalah permukaan terlalu kecil lukisan dia. Okay, cikgu lukis balik lah. Okay, katakan ini permukaan jalan. Okay, so kita bahagikan dia kepada beberapa lapisan udara lah. Okay, beberapa lapisan udara. Okay, kalau ini ialah jalan, lapisan yang paling bawah tu kalau tengah hari mestilah ini lebih panas kan? Atas tu lebih sejuk. Tetapi kamu perlu ingat, udara yang sejuk pula sini tumpat. Yang ini, yang panas tu pula kurang tumpat. Ketumpatan dia berbeza. Yang bererti, yang panas tu kurang tumpat. Yang sejuk tu lebih tumpat. Okey, so katakan sini ada awan. Okey, so cikgu gunakan ini. Cahaya daripada imej awan tu, okey, apabila dia bergerak sampai ke lapisan yang seterusnya, ini ada garis normal kan? Mendekati atau menjauhi daripada tumpat. Ingat, atas tu tumpat, bawah tu lebih panas, lebih kurang tumpat lah. Menjauhi kan? Dia akan menjauhi, bermaksud dia akan terbengkok ke sini. Sampai sini pula, bengkok lagi. Dia bengkok, last dia akan terpantul ke atas. Okay? Kenapa dia bengkok menjauhi? Menjauhi garis normal? Sebab dia masuk kepada medium yang kurang tumpat. Okay? Balik kepada buku teks kamu. Sama juga yang ini. Kalau kamu tengok lapisan dia. Okay, sini kita boleh lukiskan garis normal. Okay, dia bengkok menjauhi. Semakin jauh, sampai satu poin nanti dia akan berlaku pantulan. Apabila air dia sudah lebih besar daripada sudut genting udara, dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Di mana pantulan dalam penuh tu? Cuba kamu perhatikan di mana pantulan dalam penuh. Sini semua pembiasan. Pantulan dalam penuh sebenarnya berlaku di poin 2 ni lah. Okey. Baca sendiri, baca balik muka surat tu dan isi dia. Okey, isi. Ini beransur-ansur mendekati. Ini salah ni, menjauhi. Okey. Cahaya yang merambat daripada lapisan bawah. Oh, ini betul, ini mendekati betul-betul sebab sekarang apabila dia naik balik dia akan dekat balik lah, Okey. Kenapa dia dekat balik? Sebab dia sudah bergerak daripada
kurang tumpat ke tumpat. Kalau kurang tumpat ke tumpat betul lah. Okey, baca balik ini ya, isi dalam modul. Okey, ada lagi fenomena yang lain. Ini ialah aplikasi pantulan dalam, ini adalah aplikasi dia lah, macam mana kita mempergunakan aplikasi pantulan dalam penuh ni. So untuk aplikasi pantulan dalam penuh ni, so kita boleh gunakan periskop. Dalam tingkatan 2 saya rasa sains kamu, periskop ringkas kita gunakan cermin kan. Okey, kita gunakan cermin, sama juga sini mesti 45. So apabila sinar cahaya bergerak, okey, dia akan terpantul secara 90 degree dan masuk kepada mata pemerhati. So itu ialah periskop ringkas. Tetapi kalau kamu nak gunakan periskop yang lebih bagus, boleh menghasilkan imej yang lebih jelas, kita gunakan prisma. Kita tak gunakan cermin lagi, kita gunakan prisma. Bermaksud kita gunakan 1 biji prisma di sini. Prisma itu apa? Kaca lah. Kaca berbentuk segi 45 darjah, sini 90 darjah. So tengok apa yang cikgu nak kamu perhatikan. Perhatikan macam mana susunan prisma tu, sini dengan sini. Okey, jadi apabila cahaya masuk, dia pun akan terpantul 90 darjah masuk kepada mata pemerhati menggunakan aplikasi pantulan dalam penuh. Alright, so baca dia. Okey, ingat susunan dia, macam mana kita letak. Kita letak sini. Okey, kalau kita nak ubah suai lah. Okey, kalau dia minta ubah suaikan periskop cermin kepada periskop prisma. So, you ubah suai lah. Letak macam ni ya, segitiga dia. So, ini sepatutnya okey, supaya cahaya nanti dia boleh bergerak kena sini, pantul bawah. Pantulan dalam penuh. Okey, apa keistimewaan dia? Cahaya yang dihasilkan adalah tegak dan sama saiz. Bacalah, baca habis. Okey, so yang ketiga ialah gentian optik. Fiber optik. Sekarang kalau kamu tengok sekarang Unify ada fiber optik dia. Okey, kita tak lagi pakai copper wire. Kalau kamu guna copper wire, cikgu nak Google Meet dengan kamu pun susah. Okey, kapasiti dia rendah. So sekarang semua telecommunication dia gunakan fiber optik. Internet berkelajuan tinggi guna fiber optik. Dalam perubatan, kalau kamu ada masalah perut kah, dia akan sumbatkan satu kamera dari mulut, dari buntut kamu. So semua itu dia gunakan fiber optik lah. Okey, apa kegunaan fiber ni? Okey, fiber optik banyak digunakan dalam telecommunication dan perubatan. Okey, signal dia adalah macam ni ya. Okey, dia ada 2 bahan. Okey, yang di dalam tu kita panggil sebagai teras. Okey, sinilah. Ini ialah teras dia. Okey, yang atas tu, pembalut dia tu, itu kita panggil sebagai penyalut ke pembalut ke samalah. Okey. Jadi teras ini dia punya indeks biasan untuk teras lebih besar daripada indeks biasan bagi penyalut. Okey, bermaksud teras tu lebih tumpat daripada penyalut dia lah. Teras lebih tumpat daripada pembalut dia. Okey. Jadi teras mempunyai indeks biasan yang tinggi dibalut dengan penyalut yang mempunyai indeks biasan yang lebih rendah. Jadi apa yang berlaku ialah apabila cahaya bergerak daripada teras kan, dia bergerak daripada teras ialah benda yang di tengah tu, dari teras ke penyalut, sebab dia kan indeks biasan dia lebih rendah, jadi adalah kemungkinan pantulan dalam penuh tu berlaku. Jadi signal tu akan terpantul daripada teras ke penyalut lah. So apabila pantulan dalam penuh berlaku, apa keistimewaan ini ialah maklumat tu boleh disampaikan daripada satu point dengan satu point dengan laju. Itu yang pertama, dia macam ni kan guna pantulan. Yang kedua ialah jumlah maklumat daripada point A ke point B almost 100%. Bermaksud tiada isyarat yang hilang lah. Mungkin ada tetapi boleh diabaikan kuantiti dia kerana sedikit. Okay?
kamu tengok keistimewaan dia. Okay? Maklumat boleh dihantar dengan pantas, bebas daripada gangguan isyarat elektrik. Benda ini kamu pegang dia, walaupun ada isyarat, kamu tak akan syok sebab dia tidak menggunakan tenaga elektrik. Dia gunakan signal yang dihantar tu. Okey, banyak contoh lagi. Contohnya ni lah. Pernah jumpa ini, kalau siapa yang pandai memandu kereta tu, dia langgar benda tu, dia paling annoyed lah sebab dia menggegarkan kereta kan. Sebenarnya ada kegunaan dia. So ini membantu pemandu melihat pada kawasan jalan yang gelap. Ini dinamakan sebagai, English dia dipanggil sebagai cat eye. Okay, sama juga dia gunakan segitiga. Apabila lampu cahaya, dia gunakan prisma biasanya. Okay, lampu cahaya kereta kena pada sini, dia akan pantul atas, pantul balik. Okay, dia gunakan, biasanya dia gunakan prisma 45 darjah lah. Cuma dia contohkan sikit supaya lampu tu terpantul ke atas. Okay, ini dia punya prisma tu. Kalau kamu perhatikan, sini untuk sebelah sana lah, kereta daripada arah yang bertentangan. Ada lagi ke tidak? Okay, pengiraan kamu tengok contoh pengiraan di sini, jangan abaikan. Cikgu tak mau terangkan banyak sebab agak ringkas lah pantalan dalam penuh ni. Okay, baca dia, cuba buat dia, cuba kira dia. Okay. Tak ada. Dalam buku kamu ada satu lagi lah, iaitu kelebihan, ini kelebihan gentian optik tu boleh nyatakan sendiri cuba research dia. Okey, kilauan diamond. Diamond, kenapa perempuan suka diamond? Okey, sebab diamond tu dia punya sudut genting adalah sangat kecil. Okey, kalau sudut genting dia sangat kecil, sudut genting dia berapa? Kamu tengok di sini. 45 kan? Kebanyakan cahaya apabila dia masuk ke diamond tu, dia tak masuk pada sudut yang kecil. Dia masuk pada sudut yang besar. Jadi apabila sudut dia lebih besar daripada 24, okay, kan ini diamond kan, bukan dia masuk dalam satu arah saja, dia masuk pada arah yang bertentangan kan. Berlawanan, banyak arah dia. Jadi apabila cahaya masuk daripada pelbagai sudut, besar daripada sudut 24 tu, darjah cahaya akan terpantul atas. Apabila cahaya terpantul atas, itu yang kita katakan sebagai sparkle. Kamu akan nampak diamond tu bersinar lah, dia sparkle. Sebenarnya bukan menghasilkan cahaya pun. Cahaya daripada luar tu dipantulkan kerana sudut genting diamond yang kecil tu. Jadi dia senang lah nak pantulkan cahaya dari luar tu. That's why diamond sparkle, we call it sparkle. Dia apa tu? Dalam English, ABM dia dipanggil sebagai bersinar. Dia bukan bersinar pun, dia cuma memantulkan cahaya menggunakan pantulan dalam penuh. Okey, kebanyakan cahaya yang memasuki belian pelanggar bahagian sisi pada sudut yang lebih besar daripada sudut genting dan terpantul sepenuhnya. Ini menyebabkan cahaya yang terpantul menjadikan belian berkilau. Okey. Apa lagi yang cikgu perlu bantu kamu isi? Kelebihan gentian optik tadi. Ini ialah murah. Okey. Mudah dikendalikan. Lepas tu lebih banyak maklumat boleh dipindahkan. Kamu boleh tulis juga, maklumat boleh dipindahkan dengan kadar yang segera. Satu lagi untuk gentian optik ni tadi, okey, balik kepada buku teks kamu. Gentian optik ni. Okey, gentian optik ni kan menggunakan pantulan. Okey, dia menggunakan pantulan. Sebab itu kalau kamu rumah siapa yang ada fiber optik tu, technician Unify ke, dia akan sarankanlah, pastikan kamu jaga betul-betul tali ni
Sebab kalau tali ni terlipat kan, kalau kamu lipat tali tu, cahaya tu tak akan dapat sampai daripada point A ke point B lah. Kalau dia terlipat, dia rosakkan struktur dia. Dia agak sensitif. Okay. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja. Perlu kira ke? Okey, kita cuba kira lah. Tengok mana soalan yang untuk pengiraan sebelum kita habiskan. Yang ini. Okey, rajah 6.25 menunjukkan sinar cahaya yang merambat daripada udara ke prisma mempunyai indeks biasan. Hitung sudut genting. Okey, apabila kamu jumpa soalan ini, okay, make sure lah kamu gunakan formula sudut genting dengan indeks biasan. Sin C. Guna saja yang ini. Okay, masukkan formula dia, kamu akan jumpa lah. Okay, so itu sahaja. Lengkapkan modul kamu. Buat latihan yang ringkas. That's it. So, kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Selamat belajar.